Alright, okay, so kita akan ungkai beberapa perkara. Sebelum kita nak bagi beberapa perkara ni tuan-tuan, saya nak bawa satu cerita yang agak menyedihkan dalam negara kita ni kan. Satu cerita yang agak menyedihkan dalam negara kita. Kenapa saya kata menyedihkan? Tapi ini hakikat yang berlaku dalam negara kita ni lah. Kenapa kita nak buat reform? Kenapa kita nak buat reformasi yang kita kata selama ni? Itu sebab itu saya sebut itu. Kalau benda tu tak, if it is not broken, kenapa kita nak kena baiki? Kalau benda tu tak rosak, kenapa kita kena baiki? Jadi masalahnya negara kita rosak. Itu yang kita kena faham. Tapi kerosakan itu macam saya cerita hari itulah, macam kita pergi, apa orang kata, kita nak masak katak. Kita tak makan katak lah kan. Mazhab kita ni tak makan katak tapi ada orang yang makan katak, ada mazhab yang makan katak. Jadi dia nak masak katak ni, dia tak bunuh terus tuan-tuan. Kalau dia letak atas dalam air panas, katak tu akan melompat. Apa yang dia buat? Dia letak dalam satu air yang sejuk, kemudian dia panaskan perlahan-lahan. So katak tu adjust dia punya temperature. Akhirnya bila katak tu tak sedar, rupanya air dah mendidih dan akhirnya katak tu mati. Itu yang berlaku dalam negara kita tuan-tuan. Apabila kita rasa macam bila satu kerosakan itu kita adjust, satu kerosakan itu kita adjust, 1MDB kita adjust, JST kita adjust, lembu dalam kondo pun kita adjust. Kemudian bila berlaku jet hilang pun kita adjust. Tapi dan kita lantik orang yang sama menjadi pemerintah kita. Kita adjust dan akhirnya kita adjust, orang atas pun sakau, yang bawah sakau. Yang susahnya nanti kita sebagai rakyat. Saya bagi contoh ni satu berita yang berlaku tahun lepas sebenarnya. Pegawai SPRM terlibat kehilangan 25 juta dijangka didakwa esok. Seorang pegawai SPRM didakwa terlibat dengan kehilangan wang 25 juta dijangka akan dituduh Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur esok. SPRM dalam kenyataan berkata agensi itu menerima kebenaran untuk mendakwa seorang pegawai Suruhanjaya tersebut di Mahkamah Seksyen di Kuala Lumpur. 3 individu iaitu seorang pegawai SPRM dan 2 pengurus syarikat dalam 2 kes berbeza didakwa. September lalu, SPRM menahan 3 pegawainya selepas bekas Ketua Pengarah Pertubuhan Perisikan Luar Malaysia, Hasanah Abdul Hamid, membuat laporan bahawa sejumlah besar wang yang dirampas Suruhanjaya ketika itu menyiasatnya pada 2018 telah hilang bernilai lebih kurang 6 juta US dollar atau lebih kurang 25 juta ringgit. Timbul banyak persoalan kita kalau kita nak bangkitkan isu-isu ni tuan-tuan. Yang pertama sekali kalau kita nak bangkitkan isu ni, number one, bagaimana pegawai perisik pada zaman Najib, pegawai kerajaan ni, ini bukan businesswoman ke, bukan seorang mewarisi harta kekayaan daripada keluarga. Seorang pegawai kerajaan, perisik kerajaan, ada 6 juta USD milik beliau. Bagaimana? Itu persoalan. Kemudian 6 juta 6 million USD itu, atau lebih kurang 25 juta ringgit itu, dicuri pula oleh pegawai SPRM sewaktu dia tengah disiasat. Pegawai penyelidik perisik ini tengah disiasat. 6 juta USD tuan-tuan, bukan satu jumlah yang sikit tau. Mungkinlah dia tak convertkan kepada RM. 6 juta tu, dia bukannya digital theft, dia bukannya transfer duit macam scammer buat daripada account transfer. Itu senang, masuk password, masuk username, klik, pindah, tak ada isu. Ini 6 juta USD physical tuan-tuan. Physical. Tuan-tuan pernah nampak duit 1 juta tak? Tak pernah kan? 100 ribu pernah. 100 ribu saya pernah pegang lah physical. 100 ribu lebih kurang besar ni. Now kalau 50 tu mungkin 2 bandel kot. 50 ribu 25 ribu saya pegang itu. 50 ribu okey lah 2 bandel. Itu 100 ribu. 100 ribu besar ini, kalau 10 kali tuan-tuan, itu baru 1 juta. Mungkin besar frame ini 1 juta lah. Nilai duit saya bawa macam ni lah. Nilai frame ini kan, ni yang frame ni 1 juta lah. Itu 1 juta. 6 juta 6 kali tuan-tuan. 6 kali. Ya Allah, itu macam mana saya nak kata dia bukan digital transfer, dia physically bawa. Ni bukan 6,000, ni bukan 600,000, ini 6 juta USD tuan-tuan. Physically bawa keluar, bawa tak tahulah bawa macam mana, curi duit tu masuk dan curi duit lah, senang cerita. Dan adalah saya borak dengan kawan saya lawyer kan, dia kata benda ni tak pelik. Dia kata memang ada berlaku di kalangan pegawai SPRM sendiri. Cuma yang terdedah benda ni lah sebab benda ni dibuat laporan polis. 6 juta USD dengan selambanya dia bawa. Yang dia ada 6 juta tu satu persoalan yang lain. Yang dia curi 6 juta tu satu persoalan lain. Apa dah jadi kat negara kita ni tuan-tuan? Apa dah jadi kat negara kita?
Yang atas sakau, yang bawah sakau. Yang balak hari tu dikatakan tak balak, tiba-tiba malam tu keluar surat keliling suruh clear balak. Ada lori-lori balak mula membawa balak keluar daripada Pahang. Semua sekeliling, atas bawah semua ambil. Yang susah kita, tuan-tuan. Kita sebagai rakyat ni yang susah. Akhirnya kita yang kena menerima dan juga merasa impak kepada ekonomi dan korupsi ni, tuan-tuan. Kita yang kaya akan terus bertambah kaya. Dia orang takkan terasa dengan impak korupsi. Kos kepada korupsi ni adalah rakyat. Kos kepada korupsi ni adalah mereka yang hidupnya tak ada 1 juta ringgit dalam bank account. Kos korupsi ini adalah mereka yang tidak ada 10 juta ringgit dalam bank account. Tak ada. Tuan-tuan ada 10 juta ringgit dalam bank account? Tak ada kan? Tak payah 10 juta lah. Tuan-tuan ada 100 ribu tak dalam bank account sekarang ni? Saya rasa majority 99% kita tak ada 100 ribu cash pun dalam bank account. And yet kita lah yang akan terjejas dan terkesan dengan segala korupsi yang berlaku dalam negara ini. Namun begitu, kita rasa macam itu tak penting. Yang penting adalah kita nak orang ini, yang penting bukan DAP pemerintah, yang penting bukan PKR pemerintah, yang penting UMNO pemerintah. Tak apalah dia korup lah. Tak apalah rakyat susah lah. Tak apalah masa masa banjir tak ada bantuan, tak ada gerakan NADMA ke apa, semua tu tak penting. Tak apa, it's okay, it's alright. Asalkan mereka memerintah. Asalkan orang Melayu dan Muslim ini memerintah. Selain daripada itu tak penting. Ya, kita tak penting sekarang ini, tuan-tuan. Sebab kita tak akan merasa kesan hebat dia tu. Kita tak akan merasa kesan hebat itu sehingga it's already too late. Sehingga sudah terlewat baru kita akan dapat merasa. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu tadi berita meteorologi mengatakan King Tide. Air pasang besar akan berlaku. Saya tak dengar tadi dekat mana, tapi ujung bulan 1 dan tengah bulan 1 ini King Tide akan berlaku di beberapa kawasan. So bila King Tide, most likely banjir akan melanda dengan teruk. Dan tadi saya dengar ada kawan saya cakap bahawa sampaikan Arab Saudi sekarang ni snow. So cuaca sekarang berada dalam keadaan yang sangat-sangat pelik. Sangat-sangat pelik. So Arab Saudi snow. Okay. Dan why? Akhirnya kerosakan kita ni semua datang daripada tangan kita sendiri, tuan-tuan. Tangan kita sendiri, kita yang buat. Kenapa kita yang buat pula? Aku tak ada buat apa-apa pun. Siapa yang pergi undi dia orang? Siapa yang pergi angkat dia orang jadi pemimpin? Siapa yang bila kita angkat orang itu jadi pemimpin, dia yang lantik pegawai-pegawai tu. Dia yang lantik mereka-mereka ini. Dia yang akan memastikan mereka-mereka ini akan lepas. Walaupun terima rasuah 2 juta, akhirnya dia lepas. Kerana dia kata 2 juta itu hanya duit poket dia saja. Kita tak merasa, tuan-tuan. Kita mungkin tak merasa teruknya. Bukan tak merasa. Kita merasa teruknya. Silap, salah perkataan saya. Kita merasa teruknya. Yang tak merasa dia orang. Sebab hidup dia akan sentiasa senang. Jackom apa dia tahu? Dia Jackom ni kerja, dia menghina kita je. Tapi bila dia susah, mak bapak dia susah, dia salahkan kita. Itu je. Jackom kalau dia hidup susah, dia tak salahkan orang lain, dia salahkan kita.